Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi pada live hari ni. Okey, macam biasalah, Long buat live pun tak nak lama. Nanti you all boring. Kita buat live lama-lama sangat. Apa yang kita cakap sampai lama-lama sangat. Okey, kejap minum air. Kejap dahaga lah. Memang dahaga betul lah. Okey. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Memang dahaga betul. Sakit tekak. Tekak kering. Semalam hujan, hari ni panas terik. Macam mana tu, semalam hujan, terlebat. Bagi hari ni panas terik pula. Besok tak tahulah pula macam mana kan. Okey, kita buat live ni. Kita straight to the point. Apa yang kita nak bercakap pada hari ni adalah mengenai kita punya perencah. Perencah nasi goreng Cina. Okey, ini adalah perencah nasi goreng Cina Adabi. Alright, harga dia RM1.50 sahaja. Dia adalah brand Adabi. Of course lah dia halal. Dia tulis kat sini logo halal. Alright, perencah serbuk nasi goreng Cina Adabi. Okay. So, dekat belakang ni dia dah ada tuliskan dah. Cara macam mana nak masak. Okay, bila dah tulis kat sini, so tak susah lah kita nak Google cari resepi. Alright, so dia tulis kat sini, kita baca. Okay, nombor 1, panaskan 4 sudu besar minyak masak. Jika mahu, tambahkan telur, daging dengan sayuran anggaran 50 gram dan goreng. Okay. Kemudian masukkan 400 ke 450 gram 4,5 cawan nasi putih. Okey, taburkan 1 paket serbuk nasi goreng Cina Adabi ke atas nasi dan gaul sehingga rata. Hias dan hidangkan ketika panas. Alright. Okey, kita baca kandungan bahan dia. Dia ada garam, bawang, gula, bawang putih, lada putih dan minyak kelapa sawit. Mengandungi konsida makanan yang dibenarkan serta dan sodium isonat sebagai penambah perisa yang dibenarkan. Okey. Dia dapat kelulusan daripada KKM, iaitu kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. So kita boleh, that's mean kita boleh makan dia tanpa ragu-ragu lah. Okay. Sebab dia tidak ada bahan-bahan yang terlarang lah. Terlalu banyak ajinomoto dengan garam pun tak bagus kan. Okay, dia mengandungi ramuan asli bawang putih sebenar. Okay, dia menggunakan ramuan asli, maksudnya dia gunakan bawang-bawang yang segar lah. Alright. So, nasi goreng Cina biasanya dia tidak pedas. Okay, nasi goreng Cina dia hanya perlukan kacang pis, ayam ataupun udang. Itu saja, dia simple. Alright, dia adalah nasi goreng yang simple untuk kita nak buat. Alright, so budak-budak pun boleh makan. Okay. So, apa yang nak terangkan dekat sini mengenai nasi goreng Cina ni, biasanya kalau korang beli yang dah siap masak dekat kedai, biasanya harganya sebungkus untuk satu orang makan biasanya RM5 ke RM7. Tengok kedai lah. Okay, biasanya paling murah RM5 kot sekarang ni nasi goreng Cina. Okay, tapi kalau apa yang nak cakap dekat sini, kalau you all buat sendiri satu kuali, korang boleh dapat 5 orang makan. Satu kuali lah nasi goreng Cina. Dengan hanya menggunakan kacang pis, ayam dengan perencah ni saja. Alright. Satu paket dah cukup dah. Kalau taruh banyak nanti takut banyak sangat perasa. Okey, satu paket ni dah cukup dah untuk you all nak buat nasi goreng Cina untuk nak bagi family member makan kat rumah. Okay, jimat lah time-time PKP ni asyik makan luar je kan. Sebungkus nasi pun dah RM5. Kan, tengok kedai juga. Ada kedai yang jual RM7 sebungkus. Okey, RM7 kali dengan 5 dah berapa? Dah lebih daripada RM40 untuk makan malam sahaja. Okey, so better kita masak sendiri. Alright. Kalau kita tak sempat, balik kerja pun lambat, banyak kerja, belilah kat luar. Tapi kalau hari-hari makan luar memang pokailah duit kan. Okay, so benda pun tak susah nak buat. Hanya menggunakan perencah nasi goreng Cina ni sahaja. Kacang pis dengan nasi dengan ayam. Okay, itu saja bahan dia. So dah jadi dah nasi goreng. Boleh makan 5 orang atau boleh makan 8 orang. Macam itulah kan, bergantung pada berapa orang yang nak makan lah. Tapi yang Alu cakap kat sini, dia bagi tahu kat sini satu paket pun dah cukup untuk satu kuali.
Alright, jangan pakai sampai 5 atau 10 paket, tak payah. Satu paket je. Okey, kita ada banyaklah perencah lain, tapi ni adalah antara perencah yang paling popular lah, sebab dia paling mudah kita nak buat nasi goreng. Alright. Adabi memang perencah dia memang best. Dia memang sangat dia sebab dia lama kat pasaran, dia jaga kualiti. Memang kalau korang makan nasi goreng memang sedap lah. Kalau korang pakai perencah ni lah kan. Okey, kalau tak pakai tu hanya pakai garam je, takut tak ada rasa. Alright, dia macam Maggi 3 rasa tu lah, lebih kurang macam tu. Okey, tapi bila dah pakai yang ni, tak payah nak pakai perasa-perasa yang lain. Nanti banyak pula perasa dalam tu kan. Banyak garam dengan Ajinomoto. Okey, tak bagus. Alright, so korang boleh dapatkan lah nasi serbuk, nasi goreng Cina ni dekat kedai Rizky. Alright. Okey, apa nama ni, tak lama lagi kita akan join Food Panda. Okey, apa nama ni, memanglah sebab kita kadang-kadang malas nak keluar. Okey, kita nak goreng nasi tapi kita malas nak keluar, nak pergi kedai runcit ke, nak pergi pasar raya ke, nak beli bahan-bahan nak buat nasi goreng. Malas sangat, memang malas. Okey. Tambah pula musim panas, tambah pula apa nama ni, time-time COVID ni kan. So kita tak nak keluar. Okey, so kita duduk kat rumah je kalau boleh. Dan masa pun tak ada nak keluar-keluar kan. So boleh order melalui Food Panda. Okey, walaupun korang just order nasi goreng Cina ni, okey, Food Panda tu tetap akan hantar perencah ni lah. Okey, walaupun korang hanya order satu paket kecil ni RM1.50 saja, okey, rider Food Panda tetap akan hantar terus ke hadapan rumah korang. Korang hanya just order satu barang aja. Tak ada masalah. Okey, tapi kalau siapa yang tinggal dekat selain daripada Taman PD Utama, sebab kedai runcit Rizky ni dia terletak di Taman PD Utama. So jadi orang kampung yang tinggal dekat Taman PD Utama tak payah bayar caj pengantaran. Just hanya bayar harga perencah ni RM1.50, itu saja. Okey, bayar cash pun boleh. Tak payahlah nak pakai kredit kad RM1.50 kan. Okey, so bayar cash, bila dapat barang bayar je lah dekat abang Food Panda tu RM1.50. Okey. Caj penghantaran tak payah bayar. Tapi siapa yang duduk dekat Taman PD Utama ya, nanti marah pula kan. Kata tak payah bayar caj penghantaran, kena bayar mengikut kawasan. Kalau duduk dekat Pasir Panjang, takkan tak payah bayar caj penghantaran kan. Kenalah bayar. Tapi caj penghantarannya, yang lu tahu tak mahal, dia antara RM3 ke RM4 sahaja mengikut kawasan. Okey, ada kawasan yang kena charge RM2 sahaja. Tengoklah duduk kat mana. Kalau duduk jauh nu dalam hutan, memang mahal lah sikit kan pengantaran dia. Kalau duduk kat tengah bandar, dekat-dekat dengan kedai, tak payahlah bayar. Atau bayar sikit sajalah. Okey, so produk ni sentiasa ada stok. Okey, kedai Rizky dia ada banyak jual produk Adabi. Dia banyak perencah sebab kita ada supplier. Kita ada, dia bukan kita ambil direct kilang. Ambil direct kilang tak boleh. Adabi, syarikat Adabi takkan layan. Okey, dia kena ambil satu kontainer. Kalau nak pergi kilang Adabi ni, kat mana kilang Adabi ni? Oh, dekat Rawang, Selangor. Okey, kalau nak ambil kalau nak pergi kilang Adabi ni, kalau nak harga murah memang kena ambil satu kontainer lori lah. Okey, so Along tak adalah ambil satu kontainer lori. Along ambil daripada orang tengah juga, daripada supplier lah. Okey, daripada ejen. Okey, ejen Adabi. Bukan daripada direct kilang. Okey, direct kilang memang lagi murah lah kan. Tapi tu kena ambil satu kontainer lori lah, barulah syarikat Adabi tu layan. Ni kalau nak ambil setakat 2-3 kotak je takkan nak layan. Okey, so kita kena ambil lah dengan ejen ataupun supplier yang pemborong. Okey, pemborong yang jual barang Adabi ni. So kita Rizky kita ambil daripada pemborong juga. Okey, kita ambil direct kilang. Melainkan kalau Along nak jadi usahawan trading, okey, macam Along ada modal 100,000 ke 200,000 ke ada modal. Okey, nak pergi direct kilang, nak pergi company Adabi ni, so Along nak ambil, nak jadi pemborong. Boleh. Okey, janji ada duit je. Ada duit, okey, boleh ambil satu kontainer lori dan jadilah pemborong, usahawan trading. Dan Along pula jadi pasar-pasarkan dekat pasar raya ataupun kedai-kedai. Okey, memang boleh kalau you all jadi ejen Adabi ataupun pemborong. Memang boleh sebab dia produk yang sangat-sangatlah laris di pasaran. Apa saja produk yang berkaitan dengan Adabi memang boleh jual.
Okey, sebab dia adalah orang kata dia dah lama dekat pasaran. Dia lebih daripada 30 tahun. So dia ada customer dia sendiri. Kita tak susah nak jual pun produk Adabi ni. So kalau korang jadi ejen Adabi, boleh pergi direct kilang. Kilang dia dekat Rawang. Okey, boleh ambil satu kontainer lori. Kalau korang nak berniaga lah. Nak berniaga nak jual produk Adabi ni lah kan. Okey, memang boleh jual lah. Okey, siapa yang tak nak beli produk Adabi kan. Oh, terima kasih banyaknya Love. Okey, terima kasih. Alright, Waalaikumsalam. Okay, tak tidur lagi baru pukul 11, 11.30. Alright, so macam tu lah. Lu pun ada juga kadang-kadang lu duduk kat kedai tu kan, lu pun terfikir juga, bila lah nak jadi pemborongan, bila lah jadi supplier ataupun usahawan trading yang besar kan. Okay, baik Alhamdulillah. Apa khabar Kak? Baik Alhamdulillah. Okay. Alright, so siapa yang berminat bolehlah dapatkan percari dekat kedai Rizky. Alright. So kita ada buat bisnes kita yang nombor 2, iaitu kita ada nak bagi free gincu, nak bagi free lip gloss lah. Okey, warna dia tidaklah terlalu terang. Okey, dia tidak striking. Okey. Yang ni kita bagi percuma dulu. Color dia tak adalah, dia warna agak peach. Okey, warna yang agak-agak macam apple lah, macam tu. Okey. So, kita bagi free. Okey, kalau siapa yang nak free, boleh WhatsApp Along 017-200-6124. Okey, untuk first time, kita bagi free. Okey, selagi stok masih ada. Okey, siapa nak memang kena Roger lah. Memang kena WhatsApp Along. So, Along akan bagi percuma. Tapi kita ada quarter. Kalau dah habis-habislah. Okey, kita tak ada banyak stok. Okey, kita belum jual lagi. Kita belum launching. Nanti kita akan nanti Allah akan bagi tahulah bila kita nak bagi free. Okey, so WhatsApp saja nak free gincu. Okey, nanti kita bagi free. Okey, alright. Memang warna-warna dia semua memang cantik lah. Okey, memang warna dia warna yang tidak begitu striking. Okey, warna yang tidak terlalu terang. Biasa-biasa saja warna dia. Alright. So okey, kita Rizky kita agak sibuk sikit. Okey, kita tak mengharapkan kedai kita tak mengharapkan customer tetap saja. Kita ada hantar banyak barang-barang. Kita ada buku resip ni kan, kita ada simpan lah kan. Alright, kita ada hantar dekat Glory Beach Resort. Okey, barang-barang kering lah, rempah ratus kita ada hantar. Kita ada hantar dekat Kamp Tentera Darat, Pahlawan Tentera Darat. Okey, kita ada hantar dekat Politeknik Seri Rusa. Kita ada hantar dekat mana barang kita banyak ni. Dekat catering, dekat Rasa. Okey, banyak, memang banyak. Okey, kalau sebut semua pun jenuh juga hari-hari nak sebut benda yang sama kan. Inilah dia testimoni. Okey, maksudnya bukti yang kita buat kerja. Alright, kita ada resip dia dekat sini, kita simpan. Baru satu bil, orang lain dah banyak dah bil. Tak apalah, jadilah. Jadi kita simpan buku resip ni. So senang sebab kenapa? Bila kita berniaga, kita kena ada buku resip ni. Sebab dia adalah bukti bila kita pergi bank, katakanlah kita nak beli rumah. Okey, kita nak beli nak buat loan rumah ataupun loan kereta. Memang kita kena ada bukti yang kita berniaga. Okey, so ni adalah buktinya kita berniaga. So katakanlah kalau nak beli kereta, tiba-tiba teringin pula nak beli kereta Mercedes kan. Angan-angan tinggi kan. Tiba-tiba nak beli pula kereta Mercedes, so nak buat loan. So buku resip ni bolehlah jadi dekat bukti yang kita ni berniaga. Okey, yang kita ni ada banyak customer. So daripada situ manager bank tu percayalah. So dia bagilah kita loan. Alright. So kita ada bukti berdasarkan kita bawa bawa diri saja tak boleh, kena bawa lah something yang diorang boleh percaya yang kita ni betul-betul berniaga. Alright. So itulah mengenai kita punya catering. Okey, lupa nak cakap kat mana kan. So ada yang tak tahu, masih lagi ramai lagi yang tak tahu kedai Rizky ni dekat mana. Okey, kedai kita dekat dengan Hotel Chorus. Kalau korang nampak Hotel Chorus Port Dickson yang besar dekat tepi jalan tu, korang akan nampak simpang 3. And then bila nampak simpang 3 terus masuk dalam, korang akan jumpa pencawang TNB. Akan jumpa kubur Cina, akan jumpa banyak perumahan dan banyaklah kedai-kedai di dalam tu. Okey, signboard kita besar-besar nama Rizky, memang tak susah nak cari. Okey.
nampak Hotel Coral Sport Dixon, nampak Simpang 3 terus masuk dalam. Okey, kedai Rizky buka daripada jam 9 pagi sampai 9 malam sahaja. Kita buka setiap hari, tak pernah tutup. Okey, memang Alung kerja. Memang Alung kerja setiap hari, memang tak ada cuti. Tak tipu, memang Alung buka kedai, memang Alung buka setiap hari dah. Kita memang tak ada cuti. Cuma working hours tu kita taklah kerja sampai 12 jam. Tak adalah, kita kerja 6 jam sajalah. Sebab tak ada cuti, so kita singkatkan masa kerja. Okay, cukuplah cari duit tu kan. Janganlah paksa diri lah cari duit. Cari duit juga, tapi janganlah paksa diri. Kalau penat, berehatlah, alright? So, begitulah caranya kita buat sale, okay? Dan lagi satu apa nak cakap okay, sebab kedai Rizky ni kita ada banyak barang-barang. Kita ada lebih daripada 300 jenis rempah. Kita ada jual ikan segar, kita jual ayam segar, ada jual sayur-sayuran. Okay, sebab kedai Rizky ni dah lama, dia lebih daripada 20 tahun. Jadi kita ada customer jauh. Customer jauh tu customer daripada Penang, daripada KL, daripada Seremban. Diorang tahu kedai Rizky ni sebenarnya. Sebab kedai ni dah wujud. Okay, masa Alung kecil-kecil dulu, dah wujud 20 tahun dulu. Okay, dia memang dah ada. Cuma owner dia bertukar. So, dia ada customer yang tetap. Selama kedai Rizky ni berniaga selama 20 tahun, mestilah dia ada customer dia sendiri. Customernya daripada kecil. Daripada sekolah lagi. Okay, so kita tak risau dari segi customer sebab kita memang dah ada customer tetap lah. Kalau kita baru nak berniaga, baru nak buka kedai dalam satu kawasan tu, orang tak kenal, memang susah sikit lah customer. Sebab kita baru buka dekat penempatan baru start. Okay, so dalam bisnes ni Alung ada belajar sikit lah. Bila Alung nak berniaga, tak kisahlah apa-apa pun, better Alung beli dekat tangan orang. Orang tu dah berniaga. Contohnya Alung nak buka car wash. Okay, terima kasih banyaknya love. Tiba-tiba Alung pun terfikir pula nak buka car wash kan, cuci kereta. Okay, mesin cuci kereta tu nak buka car wash. Alung ambil lah. Alung belilah dengan orang yang dah berniaga car wash dah lama. 10 tahun ke, mungkin dia berniaga 30 tahun ke. Alung ambil daripada dia. So, Alung buka lah. Sambung business. Continue the business kan. Okay, continue business car wash tu. Sebagai contoh. Kalau you all pun nak berniaga lah kan. Sebab Alung share sedikit experience lah. Okay, selama berniaga ni kan. Okay, lagi satu, kalau dia kedai runcit ni, dia susah sikit sebab dia barang dia kecil-kecil. Kalau you all nak berniaga, kena fikir balik lah kedai runcit ni pasal dia margin keuntungan dia rendah. Okay, so dia nak kena monitor betul-betul. Lebih-lebih lagi dia melibatkan makanan, alright. So, apa nama ni, kita ada banyak supplier lah. Okay, kita ada banyak supplier yang supply Adabi, Babas, Faiza. Lagi apa supplier? Tiger, Milo, apa nama ni, biskut, Hapseng, okay. Apa nama ni, Mentos, okay, tepung gandum. Banyak supplier. Okay, so bila dia melibatkan makanan, of course dia ada expired date. Alright, so masa mula-mula supplier nak masukkan barang dekat kedai Rizky tu, Alung kena tanya dulu, okay, barang ni you all masuk, bila expired kena ambil balik. Sebab kita Rizky tak akan tanggung risiko untuk barang yang expired. Bila expired, rugilah. Okay, so itu yang susah. Okay, bila barang tu expired, kat situ berlakulah sedikit perselisihan faham. Okay, kita Alung kena tegas lah. Okay, sebagai Alung, sebagai peniaga dekat situ, masa mula-mula sign kontrak, perjanjian macam mana hitam putih kan. Bila you masukkan contohnya apa nama ni, rempah adabi tadi kan. Okay, rempah adabi ni. Alright, rempah adabi ni dia makanan. Bila dia makanan, of course lah dia ada expired. Okay, expired dia bila? Okay, bulan 4 tahun 2022. Bulan 4 tahun 2022. Okay, tahun depan expired. Okay, misalnya kata apa nama ni, ada 1 atau 2 paket yang expired. Alright, okay, 1 paket expired, yang lain semua dah jual. Okay, tinggal 1 atau 2 paket saja expired, mesti kena tukar. Okay, Alung mesti kena call apa nama ni, supplier Adabi tu.
Ejen Adabi tu untuk dia ambil balik barang yang expired ni. Kalau dia tak ambil, dia tak nak ambil ataupun dia tak nak layan, maksudnya Alun rugilah. Maksudnya Rizky rugilah sebab kita terpaksa bear the cost. Kita terpaksa tanggung pula barang expired tu kan. Yang itu yang Alun marah. Okay, so memanglah kita sebab berniaga ni susah sikit sebab ada orang yang suka tindas. Masa tu lah kita akan backup lah. Kita kena kena tinggikan sikit suara lah, kena marah lah dekat dia kan. Masa mula-mula masuk barang macam mana, kalau janji kan kena, kalau expired kan mesti kena ambil. Kalau ni pula suara lembut sangat, jadi orang tak takut lah. Okay, alright. Kalau ni suara lembut sikit, mungkin suara korang lagi besar, lagi kuat, orang takut. Okay, so memanglah dia ada macam ciri-ciri seorang supervisor lah macam tu, yang tegas. Alright. So kena ambil balik lah kalau expired. So itu yang susah kalau kita berniaga kedai runcit ni, sebab dia ada barang-barang yang expired, nak kena jaga, nak kena control. Alright. Lebih baik kita berniaga hardware, lagi senang. Hardware kan, kalau kita jual barang-barang besi tu kan, selagi tak kena air, benda tu kan tak rosak. Kalau kena air memanglah berkarat. Besi kan kena air mestilah berkarat. Tapi kalau kita jaga elok-elok, benda tu takkan berkarat lah. Takkan tiba-tiba kita letak dekat almari tu tiba-tiba nak berkarat. Dia takkan berkarat. Dia boleh simpan 10 tahun pun besi. Lagi lama simpan lagi berharga besi tu. Besi kan mahal sekarang ni, aluminium. Mana ada yang murah. Dia macam emas jugalah. Emas lagi lah mahal. Okay. So begitulah. Okay. Kalau nak berniaga, sebab tu lah Alun pun ada juga terfikir pasal hardware ni kan. Hardware macam wayar ke, batang pipe ke, batang besi ke, kepala pipe ke. Okay, so benda-benda tu besi-besi ni memang mahal. Okay, tapi tak ada expired. So cuma dia barang yang macam Mr. DIY tu kan. DIY tu dia bukan makanan. Bila dia bukan bahan makanan, orang tak belilah hari-hari. Okay, orang tak beli hari-hari. Kalau dia makanan, orang beli hari-hari. Okey, cepatlah jalan barang tu sebab dia benda makan. Tapi kalau besi ni orang tak beli hari-hari. Orang beli bila barang tu perlu saja. Kalau tak perlu, orang tak belilah. Okey, takkan tiba-tiba orang pergi nak beli kepala pipe kan, nak pergi beli besi kan, buat untuk apa? Bukan boleh makan besi tu kan. So begitulah pula dia punya, orang kata struggle-nya kat situ kan. Nak dapatkan customer, sebab hardware pun banyak dia punya kedai sekarang ni. Kebanyakannya dimonopoli oleh orang Cina lah. Mungkin sebab modal besar. Memang modal besar. Kalau you tahu kepala pipe besi tu, pipe air tu kan, yang besi punya lah, yang plastik punya mungkin murah, RM3-4 je. Tapi kalau yang besi punya RM20 ke RM30 ke. Yang kecil kepala pipe tu kan. So besi, sebab dia mahal sebab dia besi, dia tembaka. Okay, so dia tak mudah rosak lah, dia tak mudah patah lah macam plastik kan. Okay, tapi dia macam kalau kita beli benda tu boleh simpan lah. Okay, tapi tak adalah orang nak beli hari-hari benda tu lah, kepala pipe tu lah, nak buat apa besi tu. Okay, tapi dia boleh simpan. So dia senang kontrol, dia senang jaga. So ada juga kan yang berniaga kedai runcit lah, cakap tak payahlah. Tak payahlah. Ada juga yang customer Alun pun kata nak berniaga kedai runcit jugalah kan. Tak payahlah weh. Memang susah. Tak serius Alun cakap ni memang berdasarkan daripada hati ke hati. Memang Alun cakap memang susah. Sebab dia barang dia tu ada expired date. Lebih baik korang berniaga kosmetik. Macam shampoo ke, gincu ke, okay, bedak ke. Benda tu kan tak ada expired. Boleh simpan selama 5 hingga 10 tahun. Okay. So kedai runcit ni tak payahlah. Tak payahlah kan. Sebab Alun niaga ni kan sebab sambung. Sebab dia kedai ni sebab kedai family. Okay. Bila ayah dah bagi amanah, kita teruskanlah. Okay, kita janganlah buat kerja itu separuh jalan. Okay, kita buatlah bisnes ni sampai jadi. Walaupun susah, kita kena teruskan. Okay, sebab dia adalah satu amanah yang telah diberi. Okay, sebab itu adalah kedai family. Family dah bagi amanah. Okay, parents dah bagi amanah, so kita jagalah dengan baik. Alright, buat sampai jadi, buat sampai berjaya. Kalau tak berjaya, buat lagi sampailah dia berjaya. Sampai berjaya buka supermarket. Jiwa besarnya. Okay, cerita. Sampai boleh buka macam macam TF tu kan. Alright. Okay. So, lamanya kita berceloteh ni. Okay, nanti kita sambung lagi pada esok hari. Kita ada banyak produk. Okay, hari ni kita dah bercakap mengenai nasi goreng Cina. Okay, nasi goreng Cina Adabi ni memang best. Okay.
Memang best. Memang bila korang masak, memang dia samalah macam yang korang beli kat kedai. Okay, sebab dia menggunakan perencah yang berkualiti tinggi, iaitu perencah Adabi. Alright, Adabi memang perencah dia semua memang best. Cakap saja perencah apa, memang semua Adabi ada. Memang best. Pilihan yang utama sekali adalah Adabi. Okay, pilihan yang lain semua tak berapa best. Alright, tak berapa, aroma dia tak begitu naik. Alright. So, dia ada terangkan kat sini cara-cara macam mana nak masak. So, you all tak payah nak Google lagi dah. Tak payah susah-susah nak ambil handphone, nak Google, nak cari resepi. Tak payah. Kat belakang ni, dia dah sertakan sekali resepi. Okay. Beli perencah ni, dekat belakang ni ada sertakan sekali resepi. Kebanyakannya perencah ataupun rempah kat kedai Rizky. Bila korang beli rempah ataupun perencah, dekat belakang packaging ni, dia ada tuliskan cara-cara nak buat. Cara-cara nak masak dan sukatan-sukatan bahan tu lah. Okay. Alright. So, kita pun tak boleh lama ni. Allah dah pukul 12. So, kita ada banyak lagi kerja lain nak buat. Kita tak nak buang masa Alung. Tak nak buang masa korang. So, kita sambung esok hari. Okay. Esok hari dengan produk yang lain pula. Sampai di sini saja. Assalamualaikum.